Okey, kalau semua boleh follow, saya pergi kepada nota yang seterusnya, tapi saya tak nak cerita semua. Okey, saya bagi intro dia je sikit intro je. Okey. Sebab saya kata saya janji tak mau lama-lama, ini pun dah pukul 10 dah ni kan. 10.13 dah kan. Sepatutnya kita berhenti 10.30. Okey. Alright, kita pergi kepada, saya sharekan pula slide yang seterusnya. Sepatutnya kita akan pergi kepada slide nombor 4, tapi saya nak jump sedikit. Okey. Selepas ni saya skip dahulu slide nombor 4, saya akan jump ke slide nombor 5. Ya. Lecture saya nombor 5. Lecture saya nombor 5 ni, sebab saya rasa kalau faham yang ini, dia akan memudahkan nanti untuk memahami lecture nombor 4. Ya. Okey. Okey, kita pergi sekejap saja yang ini, tak nak lama-lama. Ya. Okey. Kita bercerita berkenaan dengan data differencing. Data differencing ni adalah merupakan satu teknik yang memang popular sangatlah dekat surveyor. Okey. Bagaimana kita nak reduce errors yang kita sembang sebelum ni tadi. Kan tadi banyak errors tadi kan, troposphere, ionosphere, clock dan sebagainya. Kita kena ingat, okey, kalau kita tak buang errors ni, maknanya position kita in errors lah, ya tak? Jadi mesti ada satu cara macam mana kita nak kena buang errors ni, okey? Begini, kalau kita tak ada, kalau satu-satu caranya, kalau kita nak reduce errors, kita kena gunakan model-model yang sedia ada. Ya. Apa maksud model yang sedia ada ni? Contohnya troposphere. Okey, troposphere ni kita tahu tadi dia akan bagi delay kepada kita punya signal, maknanya jarak kita terpanjang. Jadi ionosphere ni dia punya behavior dia adalah disebabkan oleh gas-gas kering, dry gases, dan juga komponen yang wet delay seperti water vapor. Ingat tak dulu kita dah pernah sembang water vapor, yang kedua-dua ini dikenali sebagai dry gases ataupun hydrostatic delay, dan satu lagi adalah wet delay. Wet delay ni associate with water vapor. Dry gases associate with all the dry gases, contohnya nitrogen, oksigen, carbon dioxide dan sebagainya. Jadi maknanya kalau kita nak buang ataupun nak reduce efek troposphere ni, maknanya kita kena modelkan gas-gas yang ada di bumi ni, okey, dry gases ni tadi, dan juga kita kena modelkan juga water vapor yang menjadi komponen kepada troposphere ni tadi. Untuk pengetahuan, untuk kita modelkan dry gases dan dry gases ni mudah sebab dia stable. Tapi water vapor ni susah kita nak model. Model-model yang ada sekarang ni pun tak bagus, memang tak bagus. Model yang sedia ada digunakan oleh GPS yang diguna pun masih lagi sukar untuk membuang ataupun reduce kita tak boleh buang semua error ni. Reduce kita kata reduce lah reduce errors ni. Jadi memang tak ada model yang perfect lah. Dah lah susah nak buat model ni. Lepas tu leceh pula tu, tak boleh buang banyak sangat. Jadi apa cara yang lain untuk kita reduce errors yang kita tengok tadi dekat observation equation, ionosphere, troposphere dan yang lain-lain. Jadi teknik yang paling mudah sekali, dan ianya di-invent ataupun dijumpai invent cakap lain yang orang yang mulakan adalah surveyor. Okey, teknik ni surveyor yang buat. Sebab apa tau?
Surveyor, dia malas nak fikir, biasalah surveyor, malas nak fikir lah dia kata. Alah, dia kata kan. Macam ni lah dia kata, aku kalau pakai satu alat, dia kata, ni dengar aku kalau pakai satu alat, nak buang troposfer, nak buang ionosfer, leceh lah nak pakai model ni. Memang leceh nak pakai model. Aku kan reti kat matematik ni, dia kata kan. Panjang cerita, dia kata kan. Aku orang praktikal. Surveyors is a practical punya profession. Okay? Jadi, tapi nak guna GPS. Jadi macam mana caranya? Dia kata, kalau guna satu, payah. Apa kata kita guna 2 receiver? Kalau kita guna 2 receiver, dengan anggapan bahawa receiver pertama dengan receiver yang kedua, mereka tak saling jauh sangat. Ini tak jauh tu nanti kita ceritalah maksud saya tak jauh sangat. Katalah senang saya bagi tahulah dalam katakanlah bawah 20 kilo, okey? 20 kilo. Jadi anggapannya, assumptionnya adalah troposfer dekat alat pertama dengan troposfer pada alat yang kedua, mereka sepatutnya adalah hampir sama. Okey. Jadi bila mereka ini sama, kalau aku ambil data pada receiver pertama dan aku tolakkan dengan data pada receiver kedua, okey, maknanya automatik kalau ianya adalah sama atau hampir sama, dia mesti hampir sama tak boleh sama kan. Hampir sama maknanya bila dia tolak tu taklah value dia jadi kosong, tapi bila dia tolak tu maknanya secara tak langsung dia telah reducekan atau mengurangkan kesan troposfer kerana dia menganggap anggapannya dalam teknik differencing ni errors troposfer itu kalau receiver tu tidak jauh antara satu sama lain, keadaan troposfer itu adalah sama. Itu konsep yang digunakan. Dalam data differencing. Jadi errors yang lain juga errors yang lain juga yang common. Maksud common tu sama antara receiver pertama dan receiver kedua. Jika kita buat teknik ini, differencing ini, sepatutnya mereka adalah akan menjadi kurang atau reduce. Tak boleh cancel semua. Tapi ada juga errors yang boleh cancel semua. Contoh saya bagi tahu. Katakanlah receiver A mencerap satelit 1. Receiver B juga mencerap satelit 1. Jadi satelit ni mempunyai 1 jam atomic clock. Jadi atomic clock tersebut dicerap oleh receiver receiver A dan juga dicerap oleh receiver B. Maknanya asal errors itu adalah pada tempat yang sama dan mempunyai value yang sama. Jadi kalau kita tolakkan sahaja data yang kita cerap dekat receiver A dengan receiver B, automatik dia akan hilang. Tak kemudah begitu. Kan surveyor ni dia memanglah dia malaslah nak kira, tapi dia bijak. Dia praktikal. Okey? Itu yang kita katakan sebagai data differencing.